Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama aku Iwan. Selamat kembali ke channel aku, Tukang Cerita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay guys, untuk episod ku kali ni aku nak beralih angin sikit. Bukan alih angin, beralih pengalaman. Mana kata kali ni aku nak ceritakan pengalaman orang lain pula. Kalau sebelum-sebelum ni aku dah ceritakan pengalaman tentang diri aku sendiri kan. Jadi aku ingat kali ni aku nak ceritakan pengalaman orang lain supaya korang tak bosan tengok video aku kan. Kita tukar selera sikit hari ni. Bukan selera sama je, seram juga kan, cuma tukar orang lah. Tapi kali ni orang lain ni pun bukanlah orang lain dengan aku kan. Apa aku cakap ni mana kata orang lain ni pun bukan orang luar lah dengan aku. Dia masih lagi ahli keluarga aku jugalah. Orang lain ni adalah pakcik aku. Jadi kali ni aku nak ceritakan pengalaman seram pakcik aku, iaitu adik bapa aku. Pengalaman pakcik aku tentang perempuan misteri di atas lebuh raya di malam hari. Kalau nak tahu macam mana ceritanya, tonton video aku sampai habis. Dan jangan lupa like, share dan subscribe agar aku bertambah semangat nak buat video lagi. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan cerita. Kejadian ni berlaku dalam tahun 90-an, awal tahun 90-an. Masa tu pakcik aku dia nak dalam perjalanan nak balik kampung. Pakcik aku ni dia merantau dari kampung mencari kerja kat bandar. Jadi bila dah dapat kerja kat bandar ni, dia pun menetaplah di bandar menyewa kan. Jadi biasalah kalau baru dapat kerja ni bukannya kita boleh cuti kan. Maka lamalah pakcik aku tak balik kampung sebab tak boleh nak cuti baru kerja. Jadi bila dah lama tak balik kampung tu, pakcik aku pun rindulah kan dekat kampung. Dipendekkan cerita, setelah berbulan-bulan dia bekerja, akhirnya dia pun ambil dah cuti untuk nak balik kampung. Sebab dah rindu sangat nak balik, nak jenguk atuk kan nenek aku, mak bapak dia lah. Jadi dia pun ambil cuti, baliklah kampung. Hari yang dia nak balik kampung tu, dia masih lagi kerja siang tu. Kira tu last day lah dia kerja. Jadi dia bertolak tu malam je lah. Dia bila balik kerja petang tu, dia pun rehat-rehat lah dulu kan. Lepas tu maghrib tu dia pun mandi, makan, lepas tu kemas-kemas baju, beg apa semua kan, standby untuk nak balik kampung lah. Dia lepas isyak tu dia pun gerak lah. Pakcik aku ni dia balik kampung naik motor, sorang-sorang pula tu kan. Biasalah kan, awal-awal tahun 90-an ni tengah gila-gila remaja kan. Roy, hati kau keras Roy. Siapa yang tahu dialog tu dia tahulah. Zaman awal 90-an dulu, jalan dia bukan macam jalan sekarang. Macam aku pernah cakap dalam video aku yang sebelum ni, tak silap aku dalam video aku yang pertama. Jalan dulu dia gelap, dia tak banyak lampu jalan masa tu. Kalau ada pun biasanya dekat bandar-bandar, kat pekan-pekan adalah lampu jalan. Tapi kebanyakan jalan memang tak ada lampu, gelap gelita. Pakcik aku ni dia balik ikut highway. Highway pun sama je masa zaman tu, tak banyak lampu sangat. Dan highway pun
tahun-tahun 90-an dulu, masih lagi lengang masa tu. Tak banyak kenderaan, apatah lagi belah malam. Kebanyakan orang zaman tu dia orang ikut jalan lama. Pakcik aku ni dia malas nak ikut jalan lama sebab dia nak cepat sampai kan, dia pun ikut highway lah. Zaman-zaman tu memang aku ingat lagi, zaman tu memang orang kalau naik kereta pun jenis tak pasang ikonnya kan, nak jimat je pasal. Memang kebanyakan orang waktu tu akan ikut jalan lama lah. Highway ni memang tak banyak kereta lah, macam zaman sekarang. Sekarang saya kata kan, pukul 2-3 pagi pun banyak lagi kereta kan, jam highway. Jadi pakcik aku pun ikutlah highway seorang-seorang. Kata pakcik aku masa tu tengah famous cerita tentang Volkswagen kuning. Itu lagi buat orang bertambah takut lah nak ikut highway pada waktu malam. Kalau korang yang tak tahu lagi cerita tentang Volkswagen kuning ni, korang google je lah. Cerita ni dah jadi legend dekat Malaysia ni kan. Tak perlulah aku cerita lagi kat dalam video aku ni. Tapi pakcik aku ni dia tak boleh. Kerinduan dekat kampung tu dah membuak-buak kan. Volkswagen kuning ke, hijau batang pisang ke, biru laut ke kan, dia dah tak peduli lah. Dia tahu dia nak balik kampung, dia redah je lah kan. Kalau kita lalu dekat Highway Plus, dari arah, sama ada dari arah utara nak ke selatan atau selatan nak ke utara, kita pasti akan melalui satu terowong kan. Nak aku sebutkan nama dia dekat sini, sebut je lah, terowong Menora. Terowong ni pun bukan calang-calang punya terowong. Kalau korang google tentang kisah seram terowong ni, memang banyak lah korang jumpa kat internet. Jadi lepas je pakcik aku lalu dekat terowong tu, lepas je keluar dari terowong tu, pakcik aku pun jalan depan sikit. Dari jauh pakcik aku ternampak satu kelibat perempuan berambut panjang yang tengah jalan kaki dekat tepi highway, dekat dalam gelap tu. Jadi pakcik aku ni dari jauh dia tengah laju lah, tengah laju. Lepas tu bila dia nampak perempuan tu dari jauh, dia pun perlahan ke lah motor dia kan. Sebab dia nak perhati kan, dia tengok apa benda yang aku nampak ni, orang ke apa kan. Jadi dia pun pandang dia perlahankan motor dia tengok dari jauh. Jadi dia nampak macam orang lah kan, berjalan dekat tepi tu. Jadi dia pun sambil dia pandang, dia perhatikan perempuan tu, dalam kepala otak dia tertanya-tanya jugalah, kenapa, siapa perempuan ni kan, kenapa dia jalan kaki malam-malam kat sini, dia ni tertinggal bas ke apa kan, ke ataupun dia gaduh dengan boyfriend dia ke, kena tinggal kat tepi jalan ke kan, ataupun orang saja menyamar nak merompak ke kan, risau juga kan. Jadi macam-macam lah bermain dekat dalam otak dia masa tu. Tapi dalam masa dia tengah berfikir macam-macam tu, timbul juga dalam hati dia perasaan kesian kan. Sebabnya ialah perempuan jalan kaki pula tu kan, apa-apa jadi bahaya juga kan. Kenapa jalan kaki malam-malam ni kat atas highway pula tu. Jadi pakcik aku pun disebabkan rasa kesian dia tu lebih banyak daripada rasa takut dia tu, dia pun berhentilah dekat tepi perempuan tu. Bila pakcik aku berhentikan motor tepi perempuan tu, dia pun tanyalah perempuan tu, dia bagi salam dulu kan, Assalamualaikum kak. Tapi perempuan tu tak jawab. Lepas tu dia tanyalah, nak ke mana ni kan, kenapa jalan kaki sorang-sorang malam-malam ni. Lepas tu perempuan tu pun toleh dekat pakcik aku kan. Dia toleh tu, lepas tu dia senyum. Lepas tu dia kata, saya bukan sorang-sorang, kata dia. Saya dengan suami saya tu ada depan tu, tengah tolak motor, kata dia. Tak payah pancit. Dia senyum lagi. Aku tak tahulah macam mana perempuan tu senyum kan. Pakcik aku cerita dia senyum lah. Dan senyum dia tu memang agak mengerikan jugalah. Jadi pakcik aku pun tengoklah ke depan kan. Tengok. Sebab dia kata laki dia ada kat depan, pakcik aku tengok. Tak ada nampak apa pun kan. Jadi mungkin sebab hari dah malam, dah gelap, dan mungkin laki dia tu pun dah jauh, jadi mungkinlah tak nampak, kata pakcik aku kan. Tak apalah. Jadi pakcik aku pun offer lah dia naik kan, tumpang pakcik aku supaya
boleh sampai dekat suami dia. Tak adalah jalan seorang-seorang. Kalau jalan dengan suami ni selamatlah sikit kan. Jadi masa perempuan tu toleh menghadap pakcik aku tu, pakcik aku perasan perempuan ni tengah pegang 2 ekor ayam putih. Jadi macam pelik jugalah kan. Jalan kaki seorang-seorang tengah malam dengan rambut panjang, baju putih, seluar hitam. Lepas tu bawa ayam 2 ekor, ayam putih. Jadi pakcik aku pun offer lah dia naik kan. Jomlah, dia kata saya tolong hantarkan dekat suami kan. Lepas tu pakcik aku pun turun motor, dia pun pergi dekat belakang sebab dia punya beg tu dia ikat dekat seat belakang kan. Jadi dia turun motor, dia angkat beg tu, alihkan beg tu letak depan sebab nak bagi perempuan tu tumpang. Jadi masa pakcik aku turun daripada motor tu, pakcik aku berdiri sebelah perempuan tu, pakcik aku tengok macam ada yang pelik dengan perempuan ni. Perempuan ni dia punya tinggi lain macam. Dia tak macam tinggi macam standard perempuan kat Malaysia ni lah, perempuan dewasa kat Malaysia ni. Dia punya tinggi ni, dia tinggi. Pakcik aku masa tu had dada dia je. Kau bayangkan lelaki dewasa had dada dia je. Tapi pakcik aku tak adalah nak fikir bukan kan, nak kata dia tu hantu ke apa ke kan. Sebabnya muka dia okey je, elok je, tak adalah jerotu ke atau berulat ke apa ke. Muka dia macam muka manusia lah. Jadi pakcik aku anggap dia manusia lah, tak adalah anggap pelik. Jadi dia pun naiklah motor dengan pakcik aku kan. Dah pakcik aku offer, dia pun okey. Masa dia naik tu, dia terus tangan sebelah dia peluk pakcik aku kuat-kuat, kata pakcik aku masa tu. Terus tangan sebelah lagi pegang ayam kan. Jadi pakcik aku mula risau juga kan, apa hal ni kan, nak macam cara pegang, cara peluk tu macam ada niat jahat tau. Jadi pakcik aku malas nak tanya kan, takut juga masa tu. Jadi pakcik aku pun biarkan je, pakcik aku terus jalan kan. Masa pakcik aku jalan tu, pakcik aku perasan ayam yang dia pegang tu tak ada bunyi langsung. Itu pun satu yang pelik juga tu. Sebab biasanya kalau kita tangkap ayam, macam aku banyakkan selalu biasa jugalah tangkap ayam kan. Selalunya aku macam nak raya, memang aku tangkap ayam lah, nak sembelih. Jadi ayam ni bila kita pegang, dia kena pegang dengan manusia, dia akan bunyi tau. Paling tidak pun dia bunyi kan. Tapi ni ayam orang tu, yang perempuan tu pegang, yang perempuan tu bawa, dia tak bentak. Dia diam macam bisu kan. Mungkin ayam bisu lah kan. Mungkin kemungkinan ayam dia jinak ke, tak apalah kan. Cuma ada rasa pelik lah, tak bunyi langsung. Dan yang lagi peliknya, ayamnya tu putih semua. Biasa kalau ayam bulu putih tu, itu memang biasalah kan. Kat mana-mana pun kita boleh jumpa ayam bulu putih. Tapi walaupun bulu putih, dia punya balung dengan dia punya apa yang bawah ni tu mesti merah dengan gelambir dia tu kan. Yang ini yang orang perempuan tu punya ayam dengan balung-balung dengan gelambir-gelambir dia pun semua putih kan. Jadi pakcik aku tanyalah, ini nak buat apa ayam ni, kata bawa ayam ni. Dia kata dia nak bawa balik, nak bagi kat mak, nak bagi mak dia bela. Pakcik aku tanyalah, ni nak pergi ke mana dengan suami ni? Dia kata dia nak balik kampung. Pakcik aku tanyalah, kampung kat mana? Dia kata kampung dia dekat depan tu je, kata dia. Pakcik aku pun tak adalah nak tanya macam-macam sangat. Orang kata busybody pula kan. Pakcik aku pun terus je lah bawa motor kan. Elok lama jugalah pakcik aku bawa. Yang satunya, pakcik aku perasan yang orang kata agak pelik jugalah. Selama pakcik aku bawa motor tu, pakcik aku tak bertembung dengan suami dia pun. Padahal dia kata suami dia dekat depan tolak motor kan. Takkanlah, kalau fikir logik, takkanlah suami dia tolak motor lagi laju daripada pakcik aku bawa motor kan. Usain Bolt pun kalah aku begitu. Tapi selama pakcik aku bawa tu, tak jumpa, tak ada pun nampak ada orang tolak motor. Itu yang
antara keanehannya juga pada malam tu. Jadi pakcikku apalah kan, dah tumpang kan, bawa je lah. Bawa tu masa nak dekat sampai dekat RNR Sungai Perak, perempuan tu suruh pakcik aku berhenti. Dia kata berhenti kat sini, berhenti tepi jalan. Jadi pakcik aku pun berhentikan lah. Kenapa dah berhenti sini, pakcik aku tanya. Dia kata dah sampai kampung dia. Padahal pakcik aku tengok lah kan, kiri kanan, tempat dia suruh berhenti tu gelap. Dah gelap, hutan pula. Dah hutan berbukit pula. Ada ke kampung kat sini? Pakcik aku tengok kan. Jadi pakcik aku tanya dia mana kampungnya. Dia kata ada kat belakang bukit tu, kata dia. Tak apalah, pakcik aku pun tak nak lah tanya macam-macam lagi kan. Jawapannya lain macam pula jadinya kan. Okey lah, tak apalah kalau macam tu. Dia pun turun. Lepas dia turun, dia pun cakap lah, terima kasih kat pakcik aku kan. Terima kasih bang sebab bagi tumpang. Abang memang baik hati. Lepas tu dia senyum. Pakcik aku, dia tengok dia senyum tu, pakcik aku dah rasa seram sejuk juga lah kan. Bukan apa kan, ngeri tengok senyuman dia tu katanya. Jadi pakcik aku pun okey sama, hati-hati jalan baju kata. Jadi pakcik aku pun teruskanlah perjalanan. Masa pakcik aku dah gerak tu, dia tegak hati nak tengok ke belakang, nak toleh ke belakang. Dia nak tengok kat mana arah kampung perempuan tu. Jadi tengah bawa motor, dia pun toleh. Bila dia toleh belakang, tiba-tiba suspend kan, tak ada. Perempuan tu tak ada. Perempuan yang dia turunkan tu tadi dah tak ada. Sedangkan pakcik aku turunkan belah laluan pakcik aku nak balik kampung lah. Dia pula kata kampung dia belah sana, belah sebelah jalan sana, dekat bukit belah sebelah jalan. Mustahil lah dia boleh lintas jalan tu selaju itu. Padahal berapa saat saja pakcik aku jalan tu. Elok je pakcik aku turunkan dia, pakcik aku bergerak. Tak berapa saat pakcik aku tengok belakang, takkan dah hilang kan. Highway tu luas kot, jalan highway tu. Lepas tu pula nak melintas pergi sana tu, dekat tengah-tengah highway tu kan ada penghadang besi tu. Macam mana dia boleh laju lintas tu? Dia lompat ke, terbang ke? Jadi itu pun lagi satu kemuskilan pada malam tu. Banyaklah kemuskilannya. Kemuskilannya ayam dia, kenapa ayam dia putih semua, tak bunyi pula tu. Lepas tu pula dia kata ada suaminya, tapi selama pakcik aku bawa motor tak nampak pun ada suaminya tolak motor kan. Takkan suami lagi laju daripada pakcik aku. Lepas tu pula dia kata kampung dia seberang jalan, bila toleh dah tak ada, mana perginya kan. Jadi dengan semua keanehan yang ada pada malam tu, pakcik aku pun terus pecut selaju je kan. Dah tak nak fikir apa dah, sampailah kampung. Jadi besoknya tu pakcik aku pun ceritalah dekat atuk aku tentang apa yang berlaku malam tu lah, yang dia tumpangkan orang tu apa semua. Lepas tu apa lagi, atuk aku pun membebel lah kan. Marah lah, kenapa tumpangkan orang yang tak kenal kan. Lagipun kalau logik akal, takkanlah ada orang perempuan nak jalan malam-malam kat situ kan. Udahlah atas highway pula tu, bukannya atas jalan biasa. Jadi siapa yang jalan tu kan. Jadi janganlah berani-berani nak tumpangkan sebarang orang. Takut apa-apa jadi benda buruk nanti kan. Susah pula kan, dahlah awak terbalik seorang. Jadi lepas dah kena bebel dengan atuk aku tu, barulah pakcik aku rasa seram sejuk dan nak demam. Itulah cerita aku untuk kali ni. Kalau korang rasa nak dengar lagi cerita pakcik aku ni, korang komen kat bawah. InsyaAllah nanti aku korek lagi cerita yang ada pada dia kan, pengalaman-pengalaman yang ada pada dia. Dan jangan lupa korang komen, like, share dan subscribe supaya channel aku ni semakin berkembang, semakin bertambah subscribernya, dan aku pun semakin bersemangat untuk nak buat video. Dan akhir kata, macam biasalah, aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada mana yang dah tonton, yang dah like, yang dah share, yang dah subscribe. Pendek kata, mana yang dah support aku lah, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Aku doakan semoga korang yang dah support aku ni murah rezeki dan diberikan pahala dengan
bertolong dengan support korang tu. Amin. Okeylah, sekian dulu daripada aku. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.